Bapak Ibu Saudara, saya mohon maaf sebelumnya kalau saya tidak bisa menyampaikan firman Tuhan sambil berdiri. 弟兄姐妹，我先向大家来抱歉，因为我讲到不能站起来，不能站在这个讲台上。Karena dengan kecelakaan yang saya alami 4 tahun yang lalu dan sudah 9 kali operasi, tapi rupanya masih belum beres. 因为我4年前遭到一个车祸，然后我已经动了9次的手术呢，我的脚还没有复原。Dan bulan lalu sempat infeksinya kambuh lagi. 上个月呢，我这个伤口又在发炎。Jadi 2 minggu lalu waktu saya kontrol ke Kuching, Malaysia. 所以就是当我去那个马来西亚古晋去复诊的时候。 Dokter jelaskan ada 2 masalahnya. 医生向我解释有2个问题。 Jadi yang pertama kalau gula darah saya naik dan yang kedua ketika imun saya turun. 就是我的血糖已经降高了，然后我的这个体力免疫力降低。 Itu yang akan membuat bakterinya mudah untuk berkembang lagi. 所以这个呢会造成我的这个细菌会再次的生多。 Tapi apapun yang terjadi tetap bersyukur pada Tuhan. Tuhan baik. 无论是什么事情，我仍然的感谢神，神是很良善的。 Mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. 请我们看圣经，我们看彼得前书。 第2章第7到第12节。 1 Petrus pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Yang bahasa Indonesia kita akan baca terlebih dahulu, kemudian yang berbahasa Mandarin. 彼得前书第2章第7到12节，先用印尼文来读，然后我们中文的再读一遍。 Yang berbahasa Indonesia terlebih dahulu, 1, 2, 3. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. 彼得前书2章7节到12节，所以他在你们信的人就是宝贵，在那不信的人有话说，将人所弃的石头已做了房角的头块石头，又说做了绊脚的石头，跌人的磐石。他们既不顺从，就在道理上绊跌，他们这样绊跌也是预定的。 唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。你们从前算不得子民，现在却做了神的子民；从前未曾蒙怜惜，现在却蒙了怜惜。亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。 我劝你们要禁戒肉体的私欲，这私欲是以灵魂征战的。你们在外邦人中应当品性端正，叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在监察的日子归荣耀给神。
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita punya tema yang sangat menarik. 亲爱的弟兄姐妹，我们今天有一个非常有意思的一个主题。 Tema hari ini yaitu tentang dipilih untuk memberitakan perbuatannya yang ajaib. 我们今天的这个主题就是蒙拣选，就是蒙拣选来宣扬神奇妙的作为。 Bapak Ibu Saudara, 亲爱的弟兄姐妹， mari kita sadari bahwa Anda dan saya dipilih bukan cuma sekedar untuk diampuni dosa kita. 让我们来了解，我们被上帝所拣选，不是让我们的罪得到赦免而已。 Anda dan saya dipilih bukan cuma sekedar untuk diselamatkan. 我们被拣选，不是让我们单单被拯救。 Tapi Anda dan saya dipilih oleh Allah karena Allah punya sebuah tujuan bagi kehidupan Anda dan saya. 我们被拣选，是因为上帝在我们的身上有他的计划。 Firman Tuhan jelas katakan bahwa kita dipilih untuk memberitakan perbuatannya yang besar. 神的话语告诉我们，我们被拣选是去宣扬他伟大的作为。 Allah memanggil kita untuk sebuah misi, Bapak Ibu Saudara. 上帝呼召我们，让我们他是给我们一个使命， Supaya hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. 让我们的生命呢能够成为众人的见证。 Nah, saya tidak akan khotbah terlalu panjang lebar. 我不会讲得很长。 Bagaimana supaya kita dapat melaksanakan misi Allah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat bagi banyak orang. 我们要如何就是来实行上帝的使命，就是我们去做就是上帝伟大的作为，为众人而做。 Ada 4 hal yang ingin saya bagikan. 我今天呢会分享有4点。 Yang pertama, kita mesti memahami sungguh dasar Allah memilih kita. 第一呢，我们要了解就是上帝拣选我们的依据。 Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat satu ayat firman Tuhan dikatakan dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. 我们来看以弗所书第2章第8节、第9节。 Di dalam bagian ini dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. 你们得救本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。 Bapak Ibu Saudara, ini yang perlu kita sadari. 弟兄姐妹，我们也要意识到的， Bahwa Anda dan saya kita diselamatkan bukan karena kelakuan kita lebih baik dari orang yang di luar. 我们呢被拯救，不是我们比外面的人的行为更好。 Anda dan saya diselamatkan bukan karena perbuatan kita lebih baik dari orang yang di luar. 我们被拯救，不是我们的作为，我们所行的比在外面的人更好。 Tapi firman Tuhan jelas katakan bahwa Anda dan saya kita diselamatkan murni karena kasih karunia-Nya Tuhan. 可是圣经很清楚告诉我们，我们被拯救，因为只是单纯只是因为上帝的恩典。 Kata kasih karunia ini menarik sekali kalau kita mau merenungkan lebih dalam. 如果这个恩或者这个恩典，我们如果要更深入的去了解、去解释的话， Kata kasih karunia ini dalam bahasa Yunaninya dipakai kata charis. 这个恩典，这个恩呢，在这个希腊文是 charis。 Kata charis ini artinya apa sih yang diartikan ke bahasa Indonesia sebagai kasih karunia? charis 就是在印尼文的话就是恩典。 Charis itu adalah intinya sebuah hadiah, sebuah pemberian yang diberikan kepada orang yang gak pantas nerima. 就是把一个礼物呢赐给那个不配得到的人。 Anda dan saya sesungguhnya gak pantas nerima pengampunan dan keselamatan itu. 因为我们是其实不配得到上帝所赐给我们的这个赦罪和怜悯。 Hidup kita kalau kita mau jujur ngakuin, lebih banyak dosanya, lebih banyak salahnya daripada benernya. 如果我们要诚实的说，我们犯的罪是超过我们所做的好行为。 Tolong tengok kanan kiri Anda. Ni Lihat kan ni mukamu左右边 sih 的 aku rada curiga sebenarnya. 你跟你左右边的说， Jemaat di sini ada yang begitu nggak, Boksu? 我们在这里的弟兄姐妹有这样子的吗？ Kayaknya nggak ada ya. 应该是没有。
Pak, Bu, tolong kita sadari, Anda dan saya kita diampuni, diselamatkan murni karena kasih karunia-Nya Tuhan. Kita sebenarnya orang yang gak pantas. 弟兄姐妹，让我们能够深深的觉悟到，就是我们被赦免，我们的罪得到赦免，其实我们是不配得到的。 Kalau orang Kristen benar-benar sadar ini, orang Kristen benar-benar ngerti ini menjadikan kita bukan jadi orang Kristen yang sombong. 如果我们基督徒，我们深深的明白这一点的话呢，我们会成为一个不骄傲的基督徒。 Makanya kadang-kadang buat saya secara pribadi sedih sekali kalau ada orang Kristen mengatakan, kita umat pilihan, kita orang pilihannya Tuhan. Seakan-akan hidup kita lebih layak daripada orang lain. No, bukan itu. 所以当有时候我听到有人说我是就是选民，我是上帝的这个选民的话，就是很骄傲的说，其实我们不应该有这样的一个态度。 Bangsa Israel dipilih bukan berarti bangsa Indonesia nggak dipilih. Anda dan saya dipilih bukan berarti orang lain nggak dipilih. Tapi bangsa Israel dipilih supaya jadi saksi Tuhan. Anda dan saya dipilih supaya jadi saksi Tuhan. 以色列人他们被上帝所拣选，不是说我们印尼人不是被拣选，或者其他的人不被拣选，可我们被拣选，让我们能够成为上帝的见证。 Tapi sesungguhnya kita sendiri ini orang yang gak layak. Itu loh arti kasih karunia. 其实呢，我们这些人是不配得到的，所以这就是唯一，只是因为上帝的恩典。 Ada sebuah artikel yang sangat memberkati saya. Ini saya baca udah beberapa tahun yang lalu, tapi sangat membekas buat saya. 有一个故事呢，我几年前所看过的、所读过的，可是这个给我一个很深刻的一个印象。 Tentang seorang ibu yang punya anak, kemudian anaknya ini dirampok sama anak muda berandalan. 就是有一个妇女呢，她的这个孩子呢，被一个坏人所抢劫了。 Anak muda berandalan ini akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. 那个抢劫的那个年轻人呢，就被抓，被放在监狱里面。 Tapi hal yang sangat luar biasa ketika anak muda ini dihukum di dalam penjara, ibu ini yang anaknya sudah dibunuh, dia datang nengokin pembunuh anaknya ini. 可是非常特别的一点就是，那个妈妈她的儿子已经被这个抢劫的这个年轻人所杀的，她去这个监狱去探望那个在监狱的那个罪犯。 Dan dibawakan makanan yang pasti nggak dicampur sianida, Bapak Ibu Saudara. 他也是把一些食物带给他吃。 Pertemuan pertama rasanya riku banget dan hampir nggak ada omongan apapun. 他第一次去的时候，好像那个气氛很尴尬，好像没有什么话好说。 Anak muda ini cuma nangis dan dia cuma bolak-balik minta maaf sama ibu ini. Dia bilang dia nggak sengaja membunuh. 那个年轻人呢，他只是向那位妈妈来道歉，说他不是故意的要杀他的儿子。 Maksudnya dia cuma mau ngambil barangnya, tapi karena ngelawan sampai akhirnya refleks sampai anak ini terbunuh. 那等于是说，其实他只是要抢他的东西，可是因为他反抗的话，所以他就杀了那个年轻人。 Kemudian besoknya ibu ini datang lagi sambil bawa makanan lagi. 然后隔天呢，那位妈妈呢，那位妇女呢，她就再回到这个监狱里面去探望这个罪犯。 Dan mulai ada obrolan yang lebih panjang. 他们开始有更长的一些的谈话。 Anak ini tanya kepada ibu ini, kenapa kamu mau datang ngunjungin aku? 那个年轻人问这位妇女：“你为什么要到这个监狱来探望我？” Dan ibu ini berkata, aku bisa aja benci kamu, aku bisa aja tetap dendam sama kamu, tapi itu gak mengembalikan anakku tetap mati. 那个妈妈说：“其实我可以憎恶你，我可以恨你，可是我如果这样的话，我的这个孩子也不能复生。” Jadi aku mau mengampuni kamu, aku tetap mau mengasihi kamu, makanya aku kesini. 可是呢，我就是还是仍然的来怜悯你、爱你，所以我就来探望你。 Anak ini cuma bisa nangis dan kemudian ketika ditanya sama ibu ini, kenapa sih kok sampai hidupmu berandalan seperti itu?
那个年轻人他只能在哭，只能哭，所以呢，那个妈妈就问他说：“你为什么会犯这样的一些的恶事呢？” Dia cerita dari latar belakang keluarga yang berantakan, kemudian hidupnya hancur dan dia sampai terlibat pada hal-hal yang seperti itu. 他就说他是出自一个非常破裂的一个家庭，所以呢，他就陷入到这样的一些的行为。Tiap hari ibu ini datang sampai masa hukuman anak muda ini habis. 每一天这位妇女呢，她都会去探望他在监狱，直到他就是他的这个在监狱的这个时期结束。Dan ketika dia keluar dari penjara, ibu ini samperin dia. 所以当他这个出监的时候呢，这位姐妹这位妇女呢去找他，去探望他。Dan ibu ini akhirnya berkata, mulai hari ini kamu boleh tinggal di rumahku. Kamu adalah pengganti anakku yang meninggal dan semua harta yang aku miliki itu adalah buat kamu. 他说呢，从今天开始呢，你可以住在我的家，你可以代替我的儿子，我所拥有的一切的财物或者财富都可以由你拥有。 Entah berapa kali saya sharingkan ini, tapi setiap kali di titik itu saya sharingkan, saya selalu merinding rasanya Bapak Ibu Saudara. 我已经好几遍来讲这个故事，可是我每一次讲这个故事的时候，我都会鸡皮疙瘩。 Anak ini dibilang pantas, gak pantas. Anak ini dibilang layak, gak layak. 这个孩子，你说他配得，或者他是应该得到的，是不是的应该的？ Pernahkah kita sadari bahwa kita adalah seperti anak muda yang jadi pembunuh tadi? 我们是不是有觉悟到，我们就好像那个年轻人、那个杀手一样？ Anda dan saya, kita diampuni, kita diselamatkan murni karena kasih karunia-Nya Tuhan. 我们被上帝所赦免、所赎罪，只是唯一是因为上帝的恩典。 Hal yang kedua, 第二， bagaimana supaya kita bisa memberitakan perbuatan Allah yang ajaib, Bapak Ibu Saudara? Kita menjadi saksi Tuhan. 我们要如何来宣扬这个上帝的作为？我们成为这个神的见证。 Kita perlu sungguh-sungguh menyadari, mengerti benar arti penebusan atau ditebus, Bapak Ibu Saudara. 我们要真正的明白、了解、领悟到这个被救赎的这个意思。 Coba kita lihat 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. 我们看彼得前书第1章18节、19节。 Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Ini menarik sekali nih. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 这里说知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。 Bapak Ibu Saudara, kata ditebus di dalam bahasa Yunani-nya pakai kata lutro. 弟兄姐妹，这个被赎呢、得赎呢，这个希腊文是eutro。 Kalau saya pakai istilah pegadaian, kita tahu ya pegadaian ya. Kalau saya pakai istilah pegadaian, 如果我讲我们比如说我们去当一些的东西的时候，我们明白 barang yang ditebus artinya untuk barang itu dikeluarkan, maka dia mesti membayar sesuatu. 这里说就是当我们要赎一种东西的时候呢，他要赎这个东西的时候，我们必须要有一些的付款或者一些的偿还一些的金钱。 Ada harga yang dibayar supaya barang itu bisa keluar. 我们必须要去付出一些的金钱，让我们可以把这个东西赎回来。 Bapak Ibu Saudara, perlu kita sadari sama-sama. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah untuk membayar semua dosa-dosa kita. 弟兄姐妹，我们要知道，主耶稣在十字架的牺牲是还清了我们一切的这个罪债。 Anda dan saya kita sudah ditebus, sudah dibayar lunas melalui pengorbanan Yesus di kayu salib.
我们透过主耶稣在十字架的牺牲，我们的罪是已经被付清的。 Tapi yang perlu kita ingat, kalau Tuhan sudah membayar kita, Tuhan sudah mengeluarkan kita dari lumpur dosa itu, ya jangan balik lagi ke situ dong. 所以我要记得，当主耶稣已经拯救我们，已经把我们从这个罪恶的这个深渊救出来之后呢，我们不要再回到那个深渊里面。 Jangan lagi hidup di dalam kubangan dosa, Bapak Ibu Saudara. 我们不要再活在这个罪的这个深渊里面。 Saya tadinya sebelum saya terima Kristus, saya punya latar belakang juga yang rusak. 我呢，当我还没有相信主之前呢，我的这个背景呢是非常毁坏的一个生活。 Saya tadinya perokok, saya tadinya pemabok, saya penjudi. Saya sebagai anak muda yang senengannya tawuran, Bapak Ibu Saudara. 我之前呢就是很爱好这个赌博，这个爱好喝酒，爱好打架的一个人。 Saya jadi anak yang tadinya itu benci, dendam sama orang tua saya. Saya ngalamin kepahitan, Bapak Ibu Saudara. 我之前呢是非常恨恶我的父母亲的，我是活在一个苦毒里面的。 Tapi kalau saya tahu bahwa Yesus sudah membayar saya di kayu salib, ya saya jangan balik lagi kepada kehidupan seperti dulu. 可是当我知道耶稣已经在十字架上还清我一切的罪债的时候呢，我并不要回到我之前的那种生活。 Makanya buat saya sedih sekali rasanya dan boleh dibilang heran sekali kalau ada orang mengatakan saya Kristen, saya anak Tuhan, tapi selingkuh jalan terus. 所以呢，我非常的奇怪，如果有人说我是上帝的儿女，我是属上帝的，可是呢，我看他的生活的行为还是不好，还是有外遇。 Ada orang yang mengatakan saya Kristen, saya anak Tuhan, saya sudah ditebus. Tapi ternyata apa? Sudah tahu itu dosa, tapi tetap dijalanin. Aneh itu. 也是很奇怪，有一些人认为说我是基督徒，我是跟从主的，可是呢，他还是犯了一些的罪，所以我看到这样的人，我是非常的奇怪。 Saya rasanya sedih kalau ada orang Kristen sudah tahu itu suami orang, tapi masih dinyanyiin. Jadikan aku yang kedua. 我非常的 Aneh itu Bapak Ibu Saudara. 我也非常的难过，如果他说他是基督徒，可是他愿意做别人的这个小三。 Buat saya rasanya sedih banget dan aneh banget kalau ada orang Kristen katanya sudah ditebus, katanya sudah dikeluarin dari lumpur dosa, tapi ternyata apa? Hati pikirannya nih loh, benci, dendam, dengki sama orang disimpan terus. 所以呢，有一些基督徒，虽然他们说他是基督徒，可是呢，他的心里面充满一些的恨恶、一些的罪恶、一些的恨恶的话，我也非常奇怪这一种的人。 Berapa banyak hidupnya orang Kristen katanya Kristen tiap minggu ibadah, bisa jadi tiap minggu pelayanan, katanya Allah mengasihi dia, tapi disuruh ngampunin orang. 很多的人他说我是基督徒，我每个礼拜都去教会做礼拜，可是呢，当要他去赦免、去饶恕一个人的时候，他不愿意。 Gimana Anda mau memberitakan perbuatan Allah yang besar? Gimana Anda mau mengatakan tentang kasih Allah kalau hati pikiran Anda masih dipenuhi dengan benci dendam? 如果你的心里还是充满恨恶的话呢，你如何来传扬上帝他的爱，他伟大的作为呢？ Tapi saya nggak bicara untuk jemaat di GMI Immanuel. 我不是跟我们在以马内利堂的这个教会的会友说的， Karena di sini nggak ada. 因为我们当中都没有那一些那种的人， Nggak ada yang ngaku. 没有人要承认的。 Makanya sih dimanapun saya khotbah, saya seringkali katakan Bapak Ibu Saudara, saya nggak bosan-bosannya nih ngomongin sama jemaat. Saya nggak kaget orang Kristen kalau di gereja baik, saya nggak kaget. 所以呢，我在教会讲道的时候，我说如果我看到基督徒他们在教会很好的话，这是不奇怪的。 Kalau di gereja ketemu Shalom,
Tuhan berkati. Ketawa aja ada ketukannya. Ha, ha, ha. 在教会遇到的时候，都说你好平安，上帝祝福你。 Tapi kalau Anda mau lihat aslinya, jangan lihat di gereja, lihat di rumahnya. 如果你要看他真实的人的话，你不要在教会看他，你要在他的家里去看他。 Pembantunya ngomong apa, sopirnya ngomong apa. 他的这个佣人对他怎么讲，他是怎么样的人？但司机会讲他是怎么样的一个人。 Jangan sampai pembantu kita, sopir kita, suster kita di rumah, "Duh Pak, saya amit-amit sama nyonya sama Tuhan saya." 我们不要让我们在家里的佣人、司机或者保姆说：“哎呦，我对我的这个主人非常的，真的是受不了。” Lu gimana kita mau memberitakan kasih Allah? Kalau hati pikiran kita penuh benci, dendam, gak mau ngampuni. 我们要如何来传讲上帝的爱？如果我们自己本身我们的心里没办法去饶恕人，去原谅人。 Ada begitu banyak orang Kristen dalam kehidupannya tiap minggu ibadah, bisa jadi tiap minggu pelayanan, tapi suami istri gak pernah bisa akur. Orang tua sama anak dipenuhi benci, dendam, bahkan ada pendeta bisa khotbah jago, anaknya amit-amit. Terjadi itu. Terjadi Bapak Ibu Saudara. Pendeta khotbahnya jago tapi anaknya amit-amit. Papa cuma bisa khotbah tapi di rumah 很多人在教会都能够来做礼拜，能够服侍，可是夫妻之间的关系并不好。也有一些或者牧师他讲道，可是呢，他的孩子对他的印象怎么样呢？就是孩子对他印象也是说，我的爸爸是 一种怎么样的一个人？ Tolong disadari Anda dan saya, kita diampuni, kita ditebus, kita dipanggil supaya jadi saksi buat orang sekeliling kita, termasuk keluarga kita. 所以呢，我们要知道，我们被拣选，我们是要成为我们是周围的，包括我们家人的一个见证。 Amin. Amin. Bilang sama kanan kiri Anda, jangan amin amin doang. 你跟左右边的说，你不要单单讲阿门。 Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, masih kuat? 第三，我们还 Masih 能够 kuat? 持续下去吗？ Waktu saya tinggal 10 menit lagi ini, saya dikasih waktu 40 menit ya. 我剩下10 Masih 分 kuat 钟的 ya? 时间，我们还 Yang 有， ketiga, coba kita 我 lihat. 们还是坚持。我们看第3点。 Saya rindu sekali waktu Bapak Ibu selesai ibadah ini ketika keluar, tangkep message-nya, tangkep firman Tuhan ini jadi rema. Ayo kita praktekin. 我非常的盼望，当我们离开这里的时候，这个神的话语能够个别的对我们说话。 Jadi jangan cuma sekedar tahu teori, oh Allah menebus, Allah ngampuni, Allah nyelamatin, tapi kita nggak pernah praktekin. 我们不要单单只知道上帝是爱我们，上帝是怜悯我们的，可是我们并没有实践在我们的生活、我们生命中。 Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, 我们看第3， bagaimana supaya kita bisa memberitakan perbuatan Allah yang ajaib itu? Yang ketiga, kita perlu sadari arti bertobat. 第3呢，我们要知道，我们要领悟到，我们要意识到，我们要知道这个悔改的这个意义，这个意思。 Kita perlu ngerti benar-benar arti bertobat ini Bapak Ibu Saudara. 我们要真正的明白这个悔改的这个意思。 Coba kita lihat Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19. 我们看《使徒行传》第3章19节。 Di dalam bagian itu dikatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. 这里说，所以你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹。 Kita lihat ayat selanjutnya di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-17. Ini kalau kita lihat perikopnya itu tentang manusia baru ya Bapak Ibu Saudara. Di dalam bagian itu Rasul Paulus katakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. 接下来是以弗所书4章17节，这里是讲到新的人，所以我说，且在主里确实的说，你们行事不要像外邦人存希望的心行事，
Bapak Ibu Saudara, ini perlu kita pahami dengan benar arti pertobatan, Bapak Ibu Saudara. 弟兄姐妹，我们要很清楚的明白这个悔改的这个意思。 Kata bertobat ini memakai kata Yunani metanoia. 这个悔改，这个希腊文是 metanoia。 Kita tahu ada toko buku metanoia. 我们知道有这个 metanoia 的这个书店。 Kata metanoia itu diartikan bertobat. Bertobat itu artinya begini loh. Ini saya mohon maaf harus berdiri Bapak Ibu Saudara. Bertobat itu artinya puter balik 180 derajat. 这个 metanoia 就是悔改的意思，就是我们的心意，这个180的这个180度的转变。 Jadi kalau tadinya saya senang melakukan perbuatan dosa, saya udah tahu itu dosa tapi tetap saya lakukan. Waktu saya bilang saya bertobat, ya saya mesti berbalik. Saya mesti tinggalkan perbuatan itu. 所以呢，当我就是犯罪的时候呢，我回转180度回转的，所以我把我所犯的一些的罪完完全全的把它放下。 Kalau tadinya saya perokok, saya pemabok, saya penjudi, saya jadi anak yang nyimpen kepahitan dengan orang tua, saya benci sama mama saya nyimpen dendam sama mama saya. Waktu saya bertobat, ya saya harus berbalik, saya harus tinggalkan. Gak bisa saya ngomong saya bertobat tapi ngerokok, mabok, judi jalan terus. 所以如果我是一个犯罪的人，我是醉酒的，我是犯了一些的罪恶的，或者我恨恶一个人的。可是当我悔改的时候，我完全的转变，就是180度的转变，我不再行我过去所做的一切的事。 Saya seringkali katakan waktu bicara tentang bertobat itu berarti bicara tentang dua hal. 所以当我们提到这个悔改的时候呢，我们会讲到两个事情2点。 Bertobat dalam arti yang pertama, dari belum kenal Kristus, akhirnya kita menjadi kenal Kristus. Kita terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 悔改就是我们从之前还没有认识主，之后呢，我们认识主，我们接受主成为我们的救主。 Kita diampuni, kita disucikan, kita diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. 我们的罪得赦免，我们是成为得救的人。 Tapi ada pengertian bertobat yang kedua, yaitu apa? Pertobatan dalam kehidupan sehari-hari. 第二个悔改呢，就是我们在我们日常生活中的那些行为上的悔改。 Saya tadinya sudah terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi waktu itu saya masih perokok. 我那个时候呢，我已经悔改接受主成为的救主，可是那时呢，我还是抽烟。 Dan saya mesti punya komitmen untuk tinggalkan rokok itu. Gak mudah memang. Selama 6 bulan kurang lebih Pendeta Imade Mastra bimbing saya untuk saya ngurangin sampai tinggalkan rokok dan minuman keras. 可是我必须要立志呢，委身要就是离开我所做的那些抽烟喝酒。那个Imade Mastra牧师他在那个时候不断的来辅导我。 Saya tadinya suka ngomong kotor. Saya tadinya masih seneng judi, tapi waktu saya bertobat, ya harus saya ubah kelakuan saya, nggak bisa saya hidup seperti begitu terus. 我之前呢是喜欢赌博的，我就是说脏话的。可是当我悔改的时候呢，我要完全放下我所做的那一切。 Bahkan sepanjang kehidupan kita kadang-kadang melalui khotbah begini, kadang-kadang melalui kita baca firman Tuhan, kita kayak ditegur sama Tuhan. Kita mesti berbalik, kita mesti bertobat setiap hari dalam kehidupan kita supaya Tuhan semakin sempurnakan kita. 所以当我们每次听到的时候，我们读神的话语的时候呢，上帝的话语提醒我们的时候，所以每天的生活当中，我们要不断的悔改。 Makanya buat saya heran kalau ada orang puluhan tahun umurnya jadi orang Kristen, tiap minggu ke gereja, tapi kok nggak berubah-berubah kelakuannya, aneh. 所以很奇怪的是，如果一个基督徒他已经10几年去教会，可是呢，他的作为呢，他所行的一些的作为并没有改变的话，我就觉得很奇怪了。这个人。
Tiap minggu kita ke gereja, tapi ternyata Pak, suami kasar sama istri, istri kasar sama suami, orang tua kasar sama anak. 每一个礼拜去做礼拜，可是夫妻或者这个先生或者这个妻子的那些行为呢，都是很暴力的行为。 Kita perlu terus-menerus diubahkan supaya semakin disempurnakan, supaya semakin menyerupai Kristus. 所以呢，我们要不断的被改变，不断的就是让我们所行的都能不断的来改变，让我们的生命更像我们的基督。 Kalau orang Kristen gak benar-benar sadar arti bertobat, yaitu berbalik ini, Pak, Bu, jangan kaget. Banyak orang Kristen sudah jadi Kristen, puluhan tahun jadi Kristen, kelakuannya gak berubah. 所以呢，当我们悔改的时候，我们要完完全全的来转变。所以呢，很多人虽然他们称为基督徒，可是他10几年成为基督徒之后，可是他的行为还是一样的，没有改变。 Tolong tanya sebelah Anda, kamu termasuk enggak? 你问你左右边的弟兄姐妹说，你是属于这一种人吗？ Jangan-jangan sebelah Anda langsung diem lo, gue kena nih, gue kena nih. 也许你旁边说，你不要讲了，这次讲我。 Bapak Ibu Saudara, saya sekarang udah lebih enak ngomong sama anak-anak saya karena anak-anak saya udah remaja. Paling besar 19 tahun, nomor 2 mau 17 tahun, nomor 3 13 tahun. 我现在呢跟我的孩子讲话都比较跟他们就比较轻松的讲。我的孩子有19岁，一个17岁，一个13岁了。 Saya sering kali katakan pada mereka, Papa nggak tahu gimana jadi ayah yang baik. 我常常跟他们说，爸爸不知道要怎么样成为一个好的爸爸。 Papa nggak tahu gimana jadi suami yang baik. 我不知道要怎么样成为一个好的丈夫。 Karena saya nggak pernah namanya dibimbing sama seorang ayah. Bapak ibu saya bercerai ketika saya masih kelas 3 SD. 因为当我还小学3年级的时候，我的父母亲离婚。 Tapi saya sering kali bilang sama anak-anak saya, tapi kalau Papa akrab dengan firman, maka firman Tuhan yang memampukan Papa jadi ayah yang baik dan juga suami yang baik. 可是我对他们说，如果爸爸常常的读神的话语，神的话语会告诉我，我要如何成为一个好的父亲。 Bahkan saya sering kali bilang sama anak saya, jadwal khotbahnya Papa bisa padat, Papa bisa kayaknya khotbah kemana-mana. Tapi kalau dalam hidupnya Papa ada perempuan lain selain Mama, semua jadwal khotbahnya Papa nggak ada artinya. 我跟他们说，我的这个讲道的这个行程非常的精密，可是我跟他说，我是到处的去讲道。如果说我的生活中除了你妈妈之外有别的女人的，我所讲的那些道都是没用的。 Kalau kita nggak benar-benar mau berbalik dari kehidupan dosa kita, nggak akan mungkin kita bisa jadi kesaksian, Bapak Ibu Saudara. 如果我们没有真正的从我们的罪恶当中回转的话，我们的生活不能成为见 Yang 证。 keempat, yang terakhir, haleluya. 最后一点就是第4点， Kalau bicara terakhir, mukjizat terjadi. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan. 如果讲到最后一点的话，就是很困的，也是眼睛会睁开来了。 Yang duduk miring langsung ditegakkan, begitu kan? 坐歪的，就是很直的坐了。 Yang keempat, bagaimana supaya kita bisa memberitakan perbuatan Allah yang ajaib, yaitu apa? Kita perlu mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. 我们要如何来宣扬上帝的这个作为？就是我们在生活当中要经历到上帝。 Kita lihat apa yang Rasul Paulus katakan di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 13. 我们看使徒保罗在提摩太前书1章13节怎么说？ Rasul Paulus katakan, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. 这里说，我从前是亵渎神的、逼迫人的、侮慢人的，然而我还蒙了怜惜，因我是不信不明白的时候而做的。 Bapak Ibu Saudara, supaya hidup kita bisa menjadi kesaksian, kita bisa memberitakan perbuatan Allah yang ajaib, maka kita perlu mengalami Tuhan. 弟兄姐妹，
让我们的生命能够来宣扬上帝的这个奇妙的作为，在我们的生活当中必须亲自的经历到神。Kita perlu sungguh-sungguh ngalamin Tuhan jamah hati dan pikiran kita. 我们要经历到神怎么样真正的来触摸我们的心。Saya yakin dan percaya kalau orang dalam tanda petik benar-benar ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya nggak akan pernah sama. 我相信，如果一个人他真正的亲自在生命中遇见神的话，他的这个生活应该是不一样的。Rasul Paulus ini tadinya benci sekali sama pengikut Kristus. Dia pengen babat habis semua pengikut Yesus. Tapi waktu dia dijamah sama Tuhan, hati pikirannya dijamah, Pak, Bu, hidupnya diubahkan. Gak pernah sama lagi. 使徒保罗他之前是恨恶那些基督徒的，可是当他的这个心、他的思维被上帝所触摸的时候呢，完全的改变了。Petrus yang tadinya jadi murid Yesus, kesana kemari bareng sama Yesus, tapi waktu dia belum sungguh-sungguh dijamah sama Tuhan, jangan kaget, emosinya yang jalan. Yesus mau ditangkap, sabet pedang, kuping hilang, Bapak Ibu Saudara. 彼得呢，当他跟随耶稣，他的这个品格没有被改变，他非常暴躁的时候呢，他甚至要杀那个要抓耶稣的人。 Tapi ketika Tuhan tegur dia melalui apa? Ayam. Tuhan tegur melalui ayam, rontok hatinya, dia luluh lanta. Dia ngerasa udah menyakiti hatinya Tuhan. Di situ Petrus dijamah sama Tuhan. Hidupnya nggak pernah sama lagi, Bapak Ibu Saudara. 可是当耶稣透过这个鸡叫来提醒他的时候，他的生命彻底的改变了。 Makanya buat saya nggak bisa ngerti beneran. Kalau ada orang tiap minggu ibadah, tiap minggu pelayanan, bahkan pendeta bisa, wah kayaknya khotbahnya bagus, tapi selingkuh jalan terus, saya nggak bisa ngerti. 所以我不明白，有一些人虽然他很勤劳在教会，甚至或者牧师他可以在教会讲道，可是怎么会有外遇的呢？ Tolong kita tanya sama diri kita sendiri. Selama ini kita jadi orang Kristen, hidup kita udah berubah belum? Kalau belum, jangan-jangan kita belum benar-benar dijamah sama Tuhan. 所以让我们来问，就是问我们自己，是不是我们的所做的一切都有改变了？如果没有的话，也许我们的心还没有得到上帝的触摸。 Biarlah 4 hal ini boleh jadi berkat, jadi kekuatan buat kita. Sehingga hidup kita boleh menjadi kesaksian, kita boleh memberitakan tentang perbuatan Allah, karya Allah yang luar biasa melalui hidup kita. 但我们今天所思想的这4点呢，能够让我们能够深深的记住，让我们的生命能够来见证神，来传扬上帝美好的作为。 Sebagai penutup, saya cuman mau sharing sedikit. Ibu saya jadi Kristen tahun 79. 最后一点我要分享，我妈妈成为基督徒是在1979年。 Karena saya dari latar belakang yang begini. 因为我之前是异教徒的。 Kalau dari ibu saya, kakek saya orang Arab, nenek saya orang Banten Serang, orang Rangkas Bitung, guru ngaji. 所以呢，我的祖父呢有这个阿拉伯人的血统。 Ayah saya, kalau dari ayah saya, kakek saya orang Aceh, nenek saya Jawa, Madiun. 我的外祖父是有阿拉伯人的血统，从我父亲那边呢是有马迪恩的人的血统。 Ketika ibu saya terima Kristus tahun 79, nenek saya dan semua saudaranya ibu nolak. Bahkan nenek saya nggak mau ngakuin ibu sebagai anak. 当我妈妈在1979年接受主的时候呢，她就是受到了她家人对她的反对。Ayah saya nggak bisa terima dan akhirnya apa? Ibu bapak saya bercerai. 我的父亲没办法接受，后来的我的父母亲离婚。 Tapi ibu saya terus berdoa buat nenek saya, bahkan buat saya dan juga ayah saya. 可是呢，我的妈妈呢不断为我的这个外婆祷告，也不断的为我祷告。 Satu persatu Tuhan beresin. Setelah didoakan 8 tahun, akhirnya saya bertobat. Saya tinggalkan perbuatan saya yang seperti itu. 当我妈妈已经为我祷告8年之后呢，我就改变了，我接受主了。
Tapi setelah didoakan ibu saya 10 tahun, akhirnya nenek saya yang guru ngaji, yang orang Banten Serang Rangkas Bitung, masuk kolam baptisan di GSRI Kebayoran Baru. 当我妈妈已经为她的妈妈，我的外婆祷告了10年之后呢，后来呢，我这个外婆呢也是接受了这个洗礼。 Hal yang luar biasa apa? Karena nenek saya meskipun benci dengan ibu saya, kakak-kakaknya ibu benci dengan ibu saya, tapi ibu saya tetap mengasihi. 虽然呢，我妈妈的她的这个妈妈以及她的兄弟姐妹都很不喜欢她，都恨恶她，可是我妈妈还是仍然的去做她要做的。 Nenek saya bisa melihat kasih Tuhan ada di dalam ibu saya. Oleh sebab itu, nenek saya akhirnya masuk kolam baptisan. 我妈妈还是很爱他们。后来呢，我的外婆也是受感动，受洗了。 Biarlah beberapa hal ini boleh jadi berkat sehingga hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. 但愿我们的生命、我们的生活都能够成为这个见证，成为别人的祝福。 Kita masuk dalam doa. 我们低头祷告。Bapa yang surga, kami ucap syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kami bahwa Tuhan Engkau telah memilih kami untuk menjadi saksi di dunia ini. Tuhan, biarlah hidup kami sungguh dapat memancarkan akan kasih Tuhan dalam hidup kami melalui perbuatan kami, melalui kelakuan kami. Tuhan, kami sungguh menjadi orang yang bertobat di dalam kelakuan kami sehingga hidup kami sungguh dapat memancarkan kasih Tuhan, dapat memancarkan kesaksian yang baik bagi orang yang belum percaya pada Tuhan. Biarlah Engkau yang merubah kami Tuhan, jika dalam diri kami sungguh ada dosa yang membuat kami sungguh tidak dapat bertobat di hadapan Tuhan. Melalui kelakuan kami yang tidak berubah, Tuhan Engkau mengampuni kami, Engkau berikan kekuatan kepada kami untuk dapat melakukan hal yang berkenan pada Tuhan sehingga kami sungguh menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Engkau juga berkati untuk pendeta Samuel, untuk pelayanannya, untuk kesehatannya, untuk kakinya. Tuhan Engkau pulihkan dia untuk supaya kembali normal Tuhan. Dan Tuhan pakai dia dengan lebih heran lagi di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. 上帝赐福我们每个人。